Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa hari ini adalah hari keempat bulan Mei, hari di mana kita bersama menyambut dan memperingati hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Biarlah melalui firman Tuhan yang mengajar kita tentang kehadiran Tuhan, melalui Allah Roh Kudus di dalam keseharian kita akan mengingatkan dan menguatkan kehidupan kita masing-masing. Di masa pandemi yang tidak mudah, yang belum tahu kapan berakhirnya, kita tetap semangat karena kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Selamat mempersiapkan diri dan berteduh sebelum kita bersama-sama masuk di dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mendasari ibadah hari ini saya akan membacakan dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah Minggu hari ini kita mulai dan serahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan di semua tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami secara khusus boleh mengadakan ibadah datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman.
Hari ini secara khusus kami juga boleh bersama merayakan dan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta yang kami yakini merupakan bagian yang sangat penting untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Walaupun setiap kami tidak bersama-sama berkumpul di satu tempat, kami ada di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di mana saja kami ada, waktu kami beribadah demi nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa untuk semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di hari yang istimewa ini, di mana Roh Kudus pada waktu itu telah dicurahkan bagi kita. Kita izinkan Dia memenuhi hidup kita, menguasai kita. Kita sambut dengan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai hidupku, yang menyertai. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
bagi Dia Tuhan yang datang untuk menyertai dan mengurapi setiap kita. Mari kita bersama-sama menerimanya dengan penuh sukacita, karena ada sukacita surga yang kita akan terima dari Dia, Tuhan yang menyertai kita. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan boleh bersama-sama bertepuk tangan, bersukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
setiap kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita, yang hadir menyertai kita bagaikan surya kehidupan kita. Kita akan menaikkan Kaulah ya Tuhanku, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. 恳求心中万丈为我一枪，万事无所不为主是希望，愿你举手为热夜都是香，当作我睡觉，自容作我光。恳求心中万山为我一响，万事无所不为主是希望，愿你举手为热夜都是香，当作我睡觉，自容作我光。Kaulah hikmatku, firman yang hidup. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkaulah batu, aku anakku. Denganmu Tuhan, ku satu padu. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah barisan dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau bersatu. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bangga. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh, harta abadi bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. 亲爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Dimanapun kita berada saat ini, sedang bersama beribadah, kita bersiap untuk datang kepada Tuhan. 无论我们在何处，我们已经预备心了，来到主面前敬拜他。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. 主耶稣，我们献上感谢。 Engkau sudah menyertai dan menolong setiap kami dimanapun kami berada saat ini. 无论我们现在在何处，你已经与我们同在，帮助我们。 Mungkin sebagian bersama dengan keluarga dan sebagian sendiri. 可能我们当中有的在跟家人在一起，有的是自己而已。 Kami percaya Engkau hadir
di tengah-tengah ibadah kami walaupun secara online. 虽然在线上呢，但是我们相信主你与我们同在。 Pakai kedua hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman 求主使用你这两位软弱的仆人传讲你的话语， dan setiap kami yang sudah bersiap untuk mendengarkan pemaparan firman Tuhan. 也求主祝福恩待我们每一位已经准备好要领受你的话语的。 Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. 把今天的正道我们完全的交托， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们祷告祈求奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali melihat Alkitab kita masing-masing. 亲爱的弟兄姐妹，再次的我们回头看我们的圣经。 Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Keluaran pasal yang ke-17. 我们继续学习从出埃及记第17章， Kita akan baca ayat pertama sampai yang ke-7. 我们有攻读从第1到第7节。 Saya baca sampai dengan ayat ke-4, kemudian bahasa Mandarin 5 sampai 7. 1到4节语印尼文，5到7节语中文来念。 Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. 第5节，耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去。我必在河裂的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”摩西就在以色列的长老眼前这样行了。他给那地方起名叫玛莎，就是试探的意思；又叫米西巴，就是争闹的意思。因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说耶和华是在我们中间，不是。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 凡读主的话语、思考并遵行在日常生活里的，必为有福的人。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Pentakosta kepada kita semua. 首先呢，我向大家祝五旬节快乐。 Hari ini adalah peringatan hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. 今天呢，我们纪念神赐给我们圣灵降临在我们每个身上。 Setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan, 当我们已经庆祝了主耶稣升天， maka 10 hari kemudian, yaitu hari ini, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus untuk kita semua. 10天之后就是今天呢，我们庆祝圣灵降临给我们每一位。 Mengapa hari Pentakosta penting? 为什么对我们来讲五旬节是重要的呢？ Saudara, kita akan mencoba memahaminya melalui pembahasan bagian Alkitab hari ini. 我们尽量来学习、来理解，接着我们今天所读的这处经文。 Bapak Ibu Saudara, pada malam waktu Tuhan Yesus hendak ditangkap dan kemudian disalibkan, 主耶稣当要被抓、被钉起十字架的那天晚上， di dalam doanya pernah mengatakan demikian. 在他的祷告中，他曾经如此说： Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 总要警醒祷告，免得入了迷惑。 Roh memang penurut tetapi daging lemah. 你们心灵固然愿意，肉体却是软弱的。 Jelas saudara-saudara, ada banyak kesempatan di dalam kehidupan kita yang berpotensi
mendukakan hati Tuhan. 因此呢，我们可以看到，在我们的生活里面，很多机会我们可以使神的灵忧伤。 Hari ini di dalam pembahasan kita melanjutkan menyoroti tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. 今天呢，我们来看一下以色列人他们要前往迦南地的路途所发生的事。 Sebetulnya mereka sedang kembali menuju ke tanah perjanjian. 其实呢，他们是要往回应许之地， Karena mereka dulu nenek moyangnya tinggal di sana. 因为以前呢，他们的祖先呢就是住在迦南地， Dan oleh karena alasan tertentu mereka harus mengungsi ke Mesir. 但是因为各种的原因呢，没办法，他们必须搬去埃及。 Walaupun sementara itu 400 tahun lebih. 虽然我们说那个是暂时的时间，但是已经要400多年了。 Waktu yang cukup panjang dan lama sekali. 这段时间挺长，也是挺久的。 Apalagi sebagian waktu itu dilewati dengan hidup sebagai budak. 尤其大部分的时间，他们是活着奴役的生命。 Mungkin sebagian kita bisa merasakan hal seperti itu. 可能我们当中也会感觉到这样子的情况。 Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak berkesudahan sepertinya, 在现在我们面对的那个疫情的情况呢， sebagian mungkin merasa kesulitan yang luar biasa. 可能一些我们面对很困难的情况， Tapi mungkin sebagian merasa punya kesempatan juga untuk memperbaiki ataupun menata kehidupan menjadi lebih baik. 但是对一些人来讲，可能这是一个机会，他们可以就在调整他们的生活。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan sebetulnya bahwa hidup kita itu sepenuhnya diatur oleh Tuhan. 但是再次的提醒我们，我们的生命呢，完全在主的手里，在主的掌管里。 Tidak ada seorang pun yang bisa merencanakan atau merancangkan kehidupannya sendiri. 没有任何一个人可以计划自己的人生。 Bahkan sejarah hidup saudara dan saya sebetulnya adalah bagian kecil daripada sejarah Tuhan sendiri. 何况你和我们就是在神的计划里面的小小一部分。 Kita tidak mungkin membuat sejarah kita sendiri. 我们不可能创造自己的历史， Kita hanya bagian dari sejarah Tuhan di dalam alam semesta ini. 我们在这世界宇宙里面就是神的历史里面的小小一部分。 Nah, pada kesempatan ini saudara kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, 在此机会，我们一起学习主的一段言语， khususnya sebuah tema yaitu apakah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. 今天的主题就是什么？是否神真的临在我们当中吗？ Saudara-saudara, pertanyaan ini sebetulnya punya pemikiran yang terbagi menjadi dua. 其实这个概念呢，分辨成2个。 Yang pertama adalah pertanyaan ini muncul oleh karena pola pikir kita yang keliru. 这个题会出现呢，因为我们有错误的状态。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pola pikir yang salah ini adalah ketika saudara dan saya ada masalah, 就是这个错误的心态或者概念呢，就是当我们遇到困难的时候呢， kita ada kesulitan, 我们遇到困难的时候， seolah-olah waktu itu Tuhan tidak ada. 我们就觉得那时候神的不在， Seolah-olah Tuhan tidak hadir pada saat kita sulit. 好像在我们遇到困难的时候，神没有临在。 Saudara, kalau kita mengingat bacaan yang baru saja kita baca, 如果我们看刚才我们所读的经文， sebetulnya apa yang dialami oleh orang Israel pada Keluaran pasal 17 bagian pertama ini, 以色列人他们所经历到在这17章的上部分呢， sebetulnya bukan yang pertama, saudara-saudara. 其实不是第一次他们遇到的困难。 Kita ingat bacaan kita beberapa minggu yang lalu, 我们还记得几个礼拜前我们所学的， mereka juga mengalami kesulitan air. 他们也是遇到水的困难。 Dan kali ini mereka mengalami lagi. 这一次呢，他们又再遇到了。 Padahal jujur mereka kan mengikut arahan ataupun tuntunan Tuhan sendiri. 其实我们也知道，他们就是遵守耶和华所吩咐的话。 Alkitab mencatat kalau siang hari
tuntunan itu berupa tiang awan, kalau malam hari tuntunan itu berupa tiang api. 在圣经里面记载说，如果白天有云柱引领他们，如果黑天的时候呢有火柱。 Tapi kok sepertinya tetap saja akhirnya mereka ke tempat yang tidak ada air untuk diminum. 但是为什么他们到的地方还是没有水的地方呢？ Saudara, coba kita perhatikan 我们来注意看， kehidupan kita masing-masing. 注意看我们自己的生活。 Bisa saja ketika saudara dan saya sudah melaksanakan bagian kita, 也有可能我们已经进行了我们应该做的部分， tetapi tetap persoalan itu ada. 但是问题还是有， Tetap kita menghadapi berbagai masalah. 困难还是有。 Apakah berarti Tuhan tidak mampu mencegah persoalan itu? 是否意思说，神没有能力阻止这些困难吗？ Tetapi kalau kita belajar beberapa hal yang kita lewati bersama melalui keluaran ini, 但是从这出埃及记我们学习到， sebetulnya lebih kepada Tuhan sedang menguji iman kita dan pada saat kita selesai dengan persoalan itu, Tuhan tetap dimuliakan. 我们知道借着这些困难呢，神试验我们，然后当我们可以度过的时候呢，我们就荣耀神了。 Mungkin cerita Alkitab yang terkenal adalah tentang Ayub. 可能在圣经里面记载一个很出名的，我们所知道就是约伯的故事。 Walaupun Ayub dikenal sebagai orang yang baik dan dekat dengan Tuhan, 我们知道约伯是一个义人，然后与神是很亲近的人， tetapi tetap diizinkan Tuhan untuk melewati ujian hidupnya. 但是神许可他度过人生的试验。 Sekali lagi itu adalah ujian untuk melihat sampai sejauh mana saudara dan saya dekat atau relasinya dengan Tuhan. 再次呢，这试验呢，就是要使我们知道我们是否与神的关系是如何的，是亲近吗？ Tetapi saudara, di dalam Keluaran pasal 17 bagian pertama ini, 但是在出埃及第17章上部分， kita melihat bahwa ada bagian spiritualitas dari orang-orang Israel pada waktu itu 我们看到以色列那时候他们的灵命呢， yang sebetulnya bukan sekedar mempersoalkan air, 其实他们不是面对的，就是他们提问的不是关水的问题， lebih kepada ketidakpuasan di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. 他们的争闹不单单是因为水，但是因为就是与神同行的，他们感觉到不满意。 Coba kita lihat ayat yang ketiga. 我们来看一下第3节， Di sana dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. 百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主呢，亲爱的弟兄姐妹们， memang mereka tidak punya air untuk diminum. 对那时候他们真的没有水可以喝。 Harusnya mereka hanya perlu air untuk dahaga mereka. 其实呢，他们只是需要水来解渴而已。 Tetapi tindakan mereka melalui ayat 3 kita melihat sepertinya apa yang diinginkan lebih daripada itu. 但是第3节记载的，他们的行为好像超过他们所要的。 Karena ayat berikutnya itu mengatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak dengan kehausan. 因为接下来圣经记载，你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死了呢？ Sungguh membandingkan atau mengucapkan kondisi yang sebetulnya tidak perlu. 其实我们看到他们说的话与情况呢是不需要的。 Dulu ada satu orang yang pernah mengatakan kepada saya, 之前呢有一个人向我这样说， seorang hamba Tuhan yang senior. 是位很资深的神仆， Dia mengatakan begini, 他如此说： kalau kita mau tahu kondisi spiritualitas seseorang, 如果我们想要知道某一个人的灵命呢， maka kita harus melihatnya pada saat dia sedang mengalami kesulitan. 那我们怎样会知道？就是当看到他面对困难的时候， Karena kondisi spiritualitas seseorang 因为每一个人的灵命 bukan ditentukan
apakah dia itu seorang keturunan orang Kristen. 不在于说他是不是基督徒出生的家， Apakah dia itu sudah lama ke gereja. 或者他已经去教堂很久了， Atau apakah dia seorang yang sibuk di dalam melayani. 或者他就是很活跃的那个什么服饰， Tidak akan bisa dilihat. 不在从这些呢我们是看不出来的。 Tapi pada saat seseorang itu mengalami kesulitan, 但是当一个人遇到困难的时候呢， pada saat dia bermasalah, 当他遇到问题， maka kita akan melihat sebetulnya sampai sejauh mana kematangan imannya. 那时候我们就可以看到他的灵命是否成熟了吗？ Nah, saudaraku, orang-orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan, 以色列人是神所拣选的民， umat pilihan Tuhan. 是神所拣选的民。 Tetapi kalau kita kembali ke ayat 2, di sana mereka menantang Musa. 但是在第2节记载，他们向摩西争吵。 Coba kita perhatikan kalimatnya. 我们来注意看里面所写的， Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. 给我们水喝吧。 Mereka itu datang seperti hendak menagih hutang. 他们的行为好像正在讨债的人。 Jelas perkataan itu mereka sangat meragukan Musa. 确定他们所说的话就是怀疑，就是质疑摩西的能力， Ragu apakah Musa bisa mendapatkan air untuk mereka. 就是质疑是否摩西真的可以给他们水吗？ Karena yang lalu pernah mereka minta roti dan disediakan. 因为之前呢，他们就是争闹要求有那个玛瑙， Sekarang mereka bersikeras supaya disediakan air juga. 现在他们也是争闹要求有水给他们喝。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sungguh sedih kalau kita melihat sampai di sini. 到这里我们觉得很悲伤。 Mereka tidak ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk mereka sepanjang perjalanan kehidupan mereka. 他们忘记了，在他们的路途中，神为他们做了什么。 Penyertaan setiap hari oleh Tuhan dilupakan begitu saja. 神每天赐给他们的同在，他们都忘了。 Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian. 我很盼望我们成为神的儿女，我们不是这样做的。 Kita harus selalu ingat akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita 我 masing-masing. 们必须要牢牢的记得神在我们生命所做的一切。 Tidak boleh panas setahun dihabiskan oleh hujan satu hari. 不要说我们好像一年的热只是一天的雨就把它删除掉了。 Penyertaan Tuhan yang luar biasa itu seperti panas satu tahun. 神与我们的同在呢，如同一年的热温暖，一年的温暖。 Tidak boleh dihilangkan begitu saja oleh karena persoalan yang datang kepada kita. 不可以因为小小的事情就把这些删除了、去掉了。 Saudara, mereka bertengkar dengan Musa. 所以他们与摩西争闹。 Padahal Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. 其实摩西已经把他们从埃及带出来了。 Mereka merasa Musa itu seolah-olah bermaksud jahat kepada mereka. 他们觉得摩西对他们有恶意。 Saya percaya saudara secara manusia barangkali Musa merasakan begitu sakit hatinya. 我觉得摩西就是成为人他确定心很痛的。 Mungkin kita juga punya pengalaman seperti itu. 可能我们曾经有这样同样的那个经验。 Mungkin sebagian dari kita pernah mencoba melakukan sesuatu yang baik. 可能我们也曾经想要做一些善行。 Tapi justru bukan mendapatkan ucapan terima kasih. 我们所得到的不是感谢， Tetapi mungkin malah dibalas dengan hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. 可能我们所得到的让我们觉得很不舒服。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Kehidupan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan 以色列人的生活呢，从埃及直到迦南地， betul-betul bisa menjadi cermin bagi kehidupan saudara dan saya. 真的可以成为我们的反省， Menjadi cermin untuk diperlihatkan bahwa kita pun mungkin berlaku seperti mereka. 让我们可以反思一下，可能我们也是如同以色列人， Selalu punya pola pikir yang keliru. 我们的心态都是错误的，观念错误的。 Kalau kita merasa lancar semuanya,
当我们觉得一切都是很顺利呢， kita dengan mudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. 我们很容易向神谢恩， Kita dengan mudah merasa itu Tuhan baik kepada kita. 我们就很容易觉得神真的很恩待我。 Tetapi begitu persoalan itu muncul, 但是如果困难开始出现 kita 了， merasa Tuhan itu tidak mengasihi 我们 kita. 就觉得神不爱我。 Padahal itu adalah pola pikir yang keliru. 其实呢，这就是错误的概念。 Pola pikir yang menyesatkan pertumbuhan iman kita 这种心 masing-masing. 态呢，迷惑了我们信心的成长。 Sampai di sini saudara kita bisa melihat betapa pentingnya pemahaman bahwa Tuhan menyertai kita. 所以到这里呢，我们知道神与我们同在的理解真的很重要。 Dan penyertaan itu tentu melalui Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita 这同在 masing-masing. 呢，确定接着圣灵有在我们的生命里。 Kalau pada masa itu Tuhan hadir melalui tiang awan dan tiang api. 如果那时候神与他们同在，接着云柱和火柱呢？ Tapi hari ini Tuhan hadir melalui rohnya yang tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita 但是今天呢， masing-masing. 神与我们同在，就是接着他的灵有在我们的生命里。 Saudara, kalau pertanyaan tadi adalah apakah Tuhan hadir pada saat kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? 然后刚才的提问，我们成为信徒呢，是否神真的有灵在我们的生命里吗？ Maka bagian yang pertama kita mencoba memahami bahwa kalau kita salah di dalam cara berpikir, 第一部分刚才我们在学了，如果我们有错误的观念， maka kita merasa kalau ada persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak ada. 我们就觉得当我们遇到困难的时候，就是神不临在。 Padahal seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, 其实呢，我们成为已经被神救赎的人， kita harus punya pola pikir yang benar. 我们应当要有正确的概念。 Bahwa pola pikir yang benar itu tepat terbalik dengan cara yang keliru itu. 正确的心态就是与刚才错误的是相反的。 Pola pikir yang benar adalah Tuhan hadir di dalam segala situasi kehidupan saudara dan saya. 正确的想法就是说，无论在任何的情况，有神与我们同在。 Kalau tadi kita sudah mendengarkan pembahasan bagaimana orang Israel tidak bisa memahami kehadiran Tuhan. 刚才我们已经听了以色列人，他们不能理解神与他们的同在。 Mungkin juga saudara itu karena kondisi kehidupan sebagai budak yang begitu lama. 可能是因为他们活在奴役中很长的时间， Kehidupan sebagai budak yang sulit sekali untuk lepas dan berpikir bahwa ada Tuhan yang baik. 活在奴役中使他们很难可以理解有良善的神。 Itu sebabnya Tuhan sampai kemudian membiarkan orang-orang Israel, umat Allah ini untuk berjalan begitu lama sebelum sampai ke tanah perjanjian. 使神让他们不断的就是在一段很长的时间在旷野里面才能去迦南 Beberapa 地。 waktu yang lalu sudah disinggung saudara-saudara. 之前呢已经提到了， Kalau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, 其实从埃及到迦南之地呢，应许 kalau 之地迦 jalannya 南 itu 地， lurus saja 如果直走呢， dari barat ke timur, 从西到东， maka itu paling lama 1 bulan sudah sampai 最 saudara-saudara. 长的时间只是1个月里面。 Tetapi orang Israel, umat Allah itu berjalan justru menuju ke selatan. 但是神的百名、神的百姓、子民，他们需要多长时间？他们是往南部走， Kemudian baru berputar dan kembali ke timur, 然后他们 ke 绕 utara. 了，才往那个北方走。 Berapa lama mereka butuh saudara? 我们看到这样需要多长的时间？ 10 tahun. 40年的时间， Lama sekali 这个时 saudara-saudara. 间真的很长。 Sampai ada satu generasi yang memang tidak boleh masuk ke tanah 直到 perjanjian. 有一代的人，他们不能进入那个应许之地。 Apakah Tuhan punya rencana jahat? 是否神给他们的是恶的计划吗？ Tuhan justru mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa pilihan yang benar cara berpikirnya. 神就是在预备他们有正确的想法，他们是神所拣选的民。 Tuhan sedang mengajar tentang kehadirannya selama 40 tahun di dalam perjalanan itu. 就是在这40年里面呢，神管教他们，教导他们。 Allah hadir di dalam segala sesuatu. 神在每时每刻都临在。 Saudara, di dalam Roma pasal 28 mengatakan,
kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 罗马书8章28节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。 Bukan hanya itu saudara-saudara, 不止这些， tetapi Tuhan juga mengatur setiap persoalan yang datang kepada kita itu sesuai dengan kapasitas saudara dan saya. 神已经安排了，已经定了，我们所面对的困难是照着我们的能力能担当的。 Itu dicatat di dalam 1 Korintus ayat pasal 10 ayat 13. 圣经里面记载，在哥林多前书10章13节， Pencobaan-pencobaan atau ujian yang kamu alami ialah pencobaan atau ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 你所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。 Saudara, jelas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita memastikan setiap kita mengalami segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita 确 masing-masing. 定呢，神有临在在我们的生活里面的，就是确定让我们知道我们所面对的问题是我们能受得住的。 Allah tidak mengizinkan kita mengalami sesuatu yang melampaui kekuatan dan kemampuan kita. 我们所遇到的困难呢，不会超过我们所能忍受的。 Itu sebabnya kalau kita kembali kepada kisah orang Israel menuju tanah perjanjian, 所以，如果我们回到以色列人，他们要往应许之地呢， memang itu mereka mengalami perjalanan yang tidak mudah. 他们的路途真的不容易。 Saudara tahu bahwa disebutkan mereka ada di padang pasir, 大家知道他们是活在旷野沙漠中， yang kalau siang itu panasnya luar biasa, 如果在白天啊，真的很热， kalau malam itu dinginnya luar biasa. 夜间的时候是非常冷。 Belum lagi ada yang disebut dengan badai padang pasir, 我们还没有听到过那个叫做沙暴。 yang kalau itu terjadi itu akan sangat menyakiti mereka. 如果沙暴一来了的时候，他们就是很疼痛的。 Dengan 2 juta orang, 我 saudara-saudara, 们想想一下，他们有200个人 bersama-sama berjalan menuju tanah perjanjian. 一起走路行往迦南地， Tentu itu tidak mudah. 确定不容易的事。 Kalau bukan karena penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, 如果不只是借着神的同在，借着云柱和火柱呢， Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedikit pun, 神1秒钟都没有离弃他们， supaya mereka aman dan lancar di dalam menjalani perjalanan 在他 mereka. 们的路途可以顺利，可以亨通。 Jadi kita melihat sebetulnya Tuhan hadir di dalam segala sesuatu, di dalam setiap bagian kehidupan mereka. 所以在他们的生活里面的每部分都有神的同在， Tuhan ada bersama saudara dan saya. 神也是与你和我同在。 Itu sebabnya saudaraku, di dalam bagian ini ada ayat yang mengatakan Musa membawa persoalan itu kepada Tuhan. 所以在这里圣经记载说，摩西把他所有的问题摆在神的面前。 Ayat 4 itu mengatakan demikian. 第4节如此说， Lalu Musa berseru-serulah, saya ulangi, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan dengan bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. 摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。” Saudara, sebuah prinsip kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan. 就是一个人，当他与神很亲近呢，他有一个生活的原则。 Selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan. 每次遇到困难的时候，要先找神。 Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Markus pasal pertama ayat 35, 何况主耶稣在马可福音第1章35节记载， dicatat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. 就是早早起来的时候，他找清静的地方向神祷告。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， Musa membawa persoalan orang Israel kepada Tuhan. 摩西呢，把以色列人的问题呢向神摆上。
Biarlah setiap kita juga selalu ingat bahwa kalau ada persoalan kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan. 当然，我们每一个人也是要醒悟到，遇到困难的时候，先找神，带到神的面前。 Nah, bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan bisa menanggapi dengan baik. 感谢神，上帝的是如何的恩待我们。 Ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa Allah tampil dengan murah hatinya untuk menolong mereka. 就是在第5、第6节呢，神如何的恩待他们，帮助他们。 Ia menuntun supaya Musa berjalan di depan bangsa itu dengan mempertaruhkan nyawanya. 摩西呢，就是引领他们，他走在前面，就是面对他们，他可能会牺牲生命的危险。 Karena pada saat Musa datang kepada Tuhan, Musa menyampaikan kemarahan orang-orang Israel pada saat itu. 因为摩西向神诉说以色列人如何的愤怒，怎样对他说话。 Tuhan mengarahkan Musa kemana harus pergi. 神引领摩西要往哪里走， Dan menugaskan dia untuk membawa beberapa orang tua-tua Israel untuk menjadi saksi apa yang akan dilakukannya. 然后也吩咐摩西要带领以色列的几个长老，成为见证他所做的一切。 Tuhan tetap memelihara kehidupan orang Israel melalui Musa. 接着摩西，神依然保守以色列人的生命。 Biarlah setiap kita melalui pengalaman ini untuk tidak sampai lupa apapun yang saudara dan saya alami, masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, datang kepada Tuhan. 接着今天的话语呢，提醒了我们，无论我们面对如何的困难、如何的苦难，我们记得来到神的面前。 Nah, saudara, bagian yang terakhir dari pembahasan kita adalah kenyataan bahwa Allah itu hadir melalui Roh Kudus-Nya. 然后最后的呢，我们必须要知道，神借着圣灵与我们同在。 Sebetulnya saudara-saudara, kisah pasal ayat 1 sampai 7 ini dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. 其实出埃及记第17章1到7节呢，充满神的临在。 Karena Tuhan selalu ada pada saat mereka membutuhkan sesuatu. 因为当他每次需要什么的时候呢，神都在。 Tuhan selalu ada pada saat mereka perlu akan sesuatu. 当他们需要的时候，神就在， Demikian juga ini mengingatkan kepada kita 也提醒了我们， bahwa saudara dan saya tidak pernah sendiri. 你和我不是一个人的。 Saudara dan saya tidak pernah menghadapi apapun sendiri. 我们在面对任何事，不是独自一人的。 Karena pada saat kita menjadi anaknya, 因为当我们成为神的儿女的时候， pada saat itu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sepenuhnya. 那时候呢，神就完全留在我们的生活里。 Saudaraku, pada saat kemudian Musa diperintahkan untuk kemudian memukul batu 当耶和华吩咐摩西要打石头的时候呢，就是打磐石。 dengan tongkatnya, Musa memukul batu karang itu. 接着他拿的杖呢，把磐石打起来， Maka air keluar dari batu yang dipukul oleh Musa. 那水就从那磐石涌流出来了。 Saudaraku, kalau kita melihat ke dalam perjanjian baru, 如果我们注意看新约圣经里面， maka batu karang itu menurut 1 Korintus pasal 10 ayat keempat tidak lain adalah Kristus sendiri. 在哥林多前书第10章第4节，这磐石呢就是基督本身。 Dan air yang keluar terus-menerus itu sebetulnya adalah air kehidupan yang adalah roh Tuhan sendiri yang datang kepada anak-anaknya. 然后涌流出来的水呢，就是神的灵临到他的每一位儿女。 Air kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap kita. 生命之水就是我们每个人都需要的。 Air kehidupan yang kemudian yang memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. 生命之水就是可以充满我们的需要， Persis seperti roh Tuhan yang menyertai dan menolong setiap kita. 满足我们的需要，如同圣灵与我们同在，安慰我们。 Biarlah pada saat kita bersama memperingati dan mengingat akan Pentakosta, 但愿我们每一位可以纪念五旬节， kita boleh diingatkan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. 提醒我们神是何等的爱我们。 Kalau pada masa
perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. 如果以色列人以前从埃及往迦南地， Mereka dituntun begitu rupa. 他们得到神的引导。 Kalau waktu itu disebut sebagai tiang awan dan tiang api. 如果那时候就是称为银柱和火柱， Waktu itu dikenal dengan pemeliharaan Tuhan dengan menyediakan mana dan air minum. 那时候神提供他们就是借着玛纳和水， Yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi mereka. 就是指出神是何等的爱他们。 Hari ini waktu saudara dan saya hidup pada zaman ini. 今天呢，我们活在这世代， Biarlah kita diingatkan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 但愿提醒我们，当主耶稣升天了， maka roh Tuhan yang dijanjikan itu, roh Allah yang dijanjikan itu ada bersama-sama dengan kita. 神所应允的灵呢，与我们同在。 Saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya ingin menutupnya dengan kalimat berikut. 结束今天的正道呢，我要说这些话。 Menghadapi hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. 当我们面对不确定的未来， Marilah kita menyerahkan dan menyandarkan diri kepada Tuhan Yesus. 我们要把我们的生命完全的摆上，交托依靠主耶稣。 Karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang memancarkan air kehidupan. 因为主耶稣呢，就是磐石，涌流出生命之水的磐石。 Dan Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kita. 圣灵不断的在我们的生活里， Sehingga pada peringatan Pentakosta hari ini, 使今天在我们纪念五旬节， kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri dalam pergumulan kita. 提醒我们在我们挣扎中，我们不是独自一个人的。 Karena Allah di dalam Yesus Kristus sudah menganugerahkan rohnya untuk tinggal di dalam kehidupan kita 因 masing-masing. 为神在耶稣基督里已经赐给我们灵，活在我们的生命里， Untuk memastikan saudara dan saya terpelihara dengan baik. 确定让我们知道，我们都得到神的保守。 Tuhan memberkati setiap kita. 主祝福我们每一位， Mari kita berdoa 我 bersama. 们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu. 主啊，再一次我们献上感谢， Karena penyertaan-Mu di dalam berbagai bentuk 因 ada pada setiap kami. 因为你的同在呢，在我们的生活的每一个方面都可以感受到。 Kalau pada zaman orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, 如果以色列人以前从埃及出往应许之地， Engkau mengutus, Engkau menempatkan tiang awan dan tiang api untuk menuntun orang Israel. 你赐给他们因柱火柱来引领他们。 Pada hari ini kami bersyukur karena Roh-Mu sendiri yang bersama-sama dengan kami. 但是今天呢，我们非常感谢主，你的灵与我们同在， Roh Kudus yang memastikan setiap kami terpelihara dengan baik. 圣灵确定我们是得到神的保守。 Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini Tuhan, 在我们现在的生活不容易当中呢， di tengah-tengah ketidakpastian yang membelenggu setiap anak-anak Tuhan, 很多不确定的事捆绑了我们， bahkan seluruh dunia ini. 何况这世界。 Kami mohon belas kasihan Tuhan. 主，我们求你的怜悯， Engkau tetap mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami ya 你 Tuhan. 提醒我们你是何等的爱我们。 Ajar kami untuk belajar dari umat Tuhan pada waktu yang lalu. 教导我们可以从以色列人，他们是你的百姓身上学习， Untuk kami tidak mempersoalkan dan terus mempertanyakan kesetiaan Tuhan atas kami. 让我们不断的就是质疑你对我们的信实。 Tapi justru kami boleh dengan semangat mengingat kebaikan Tuhan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan 但是 kami. 我们要积极的记住你与我们的同在。 Berkati jemaat Tuhan saat ini. 主啊，求你祝福你每一位信徒， Kami berdoa kalau ada yang sakit ataupun yang lemah tubuh. 我为他们身体软弱的或生病的祷告， Tuhan berkati mereka. 求主祝福他们， Supaya yang sakit dan yang lemah tubuh bisa sembuh kembali. 使生病的或软弱的呢，身体软弱的他们可以 Kami 痊愈。 berdoa untuk mereka yang sedang kesulitan ya Tuhan. 我们也是为他们遇到困难的祷告。 Kami tidak tahu apakah ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi atau yang lainnya. 我们不知道他们是因为经济的问题或者家庭的问题， Tapi kami berdoa kalau Engkau sudah memelihara umat-Mu dengan cukup. 如果主啊，我们相信，如果你已经恩待保守你的信徒呢， Kalau Engkau sudah menolong setiap kami ada sampai saat ini. 你如果可以保守我们直到如今， Engkau pasti akan memberkati dan mencukupkan kehidupan kami dimanapun kami berada. 你确定会让我们所需的都可以
Terima 够我们 kasih 用。 ya Tuhan. 主啊，我们感谢你， Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus 我们祷 Kristus. 告祈求，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan minggu ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menyertai kami dan menopang kami dalam kehidupan suka maupun duka. Saat kami melewati masa-masa yang manis maupun pahit di dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang terus ada menyertai kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan ini kami menyerahkan persembahan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mengaku dan sadar di hadapan-Mu Tuhan. Ini tidaklah sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Karena begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Namun kami mau belajar untuk dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati kami mengembalikan ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara silakan duduk, doa teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.